Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita baca ayat 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryah akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Sadaqallahul azim. Wa kadzalika, dan demikianlah, ja'alna fi kulli qaryatin, kami adakan dalam tiap-tiap negeri, akabira mujrimiha, orang-orang besar yang jahat, liyamkuru fiha, supaya mereka melakukan tipu daya di negeri itu, wa ma yamkuruna illa bi anfusihim, padahal tiadalah mereka memperdayakan mereka dirinya sendiri, kerana mereka lah yang akan menerima akibatnya yang buruk. Wa ma yash'urun, sedangkan mereka tidak menyedarinya. Ayat sebelum ini menyatakan syayatin al-insi wal jinni, syaitan jin dan manusia berperanan dalam masyarakat ini. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, yang membisikkan antara satu dengan lain untuk menipu dan mengadakan, menyebarkan perkara yang buruk dan sesat. Kemudian pergi pada soal makan minum, makanan sembelihan yang halal dan haram. Kemudian pergi pula kepada orang hidup dan orang mati. Manusia ini mati jika tidak ada ilmu, tak ada iman, tak ada hidayat. Kemudiannya manusia hidup bila ada hidayat, bila ada ilmu. Apakah sama di antara dua ini? Jawabnya tidak sama. Kemudiannya pula, di dalam dunia ini pertentangan di antara kebatilan, kebenaran dan kebatilan, kekufur, iman dan kufur, baik dan buruk. Pertentangan ini akan terus berlaku, dan dia berlaku sejak mula adanya manusia, dan tidak akan sunyi daripada pertarungan pertentangan ini selagi bumi ini ada manusia, dan selagi manusia ini tidak kembali kepada sunnatullah. Pertentangan ini akan terus pertentangan dua hala yang tak bertemu. Jadi dengan itu, ayat ini ingin nyatakan bagaimana sebenarnya puncanya boleh berlaku, boleh ada pertentangan di antara kebatilan, kebenaran dan kebatilan ini berterusan. Katanya, sebab kami adakan, Allah Subhanahu wa taala adakan. Ini pun bukan yang buruk ni, tak boleh pula kita nak nisbahkan kepada Allah Taala. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Tak boleh kita katanya inilah Tuhan mengajarkan kau yang buruk dalam dunia ini. Kalau begitu Tuhan buang, adakan unsur-unsur baik saja. Kita dah selalunya bertemu ayat-ayat seumpama ini. Ayat-ayat seumpama ini Tuhan adakan sebab manusia pilih. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin, demikianlah kami adakan dalam tiap-tiap negeri, kami adakan orang-orang besar, akabira, orang-orang besar, mujrimiha yang jahat, orang besar yang jahat. Jadi oleh kerana adanya unsur-unsur jahat yang besar dan berpengaruh dalam masyarakat ini, inilah yang menjadikan manusia ini keliru hidup ni. Manusia keliru. Mengapa Tuhan jadi? Tuhan jadikan kerana memang tabiat dunia ni macam tu. Tabiat dalam dunia kita mesti lihat bahawa kebenaran dan kebatilan ini ada berterusan. Pertarungan ini berterusan. Dia tidak boleh ada hanya unsur baik saja. Jika tidak, bukan manusia lah namanya. Jika tidak, bukan dunia lah namanya. Jadi kalau begitu, tidakkah zalim Allah Ta'ala dia jadikan unsur-unsur baik, unsur-unsur jahat, kalau dia disediakan neraka kepada mereka? Tak ada. Pada manusia ada daya pilihan, ada kuasa untuk memilih, ikhtiar ada pada mereka. Mereka boleh menentukan arah mereka kiri ataupun kanan ataupun lurus. Dia boleh pergi. Jadi dengan itu yang besar sekali kuasanya memang Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kuasa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala itu, Tuhan mengizinkan adanya akabira, orang-orang besar, mujrimiha yang jahat.
Unsur jahat ini sebenarnya dia ada jaringan dia. Dia ada jaringannya. Unsur ini, unsur jahat ini meskipun kecil, dia mesti ada jaringan yang paling besar sekali. Ada, dia mesti sampai ke sana. Kita lihat ajaran sesat. Ajaran sesat, satu ajaran sesat tersebar dalam masyarakat. Sebenarnya kita boleh cari, dia boleh cari di mana dia punya tempat pengkalannya di mana. Dia ada yang paling besar sekali. Ada. Seolah-olahnya ajaran sesat ini bentuknya seperti bentuk rangkaian keramik juga. Rangkaian keramik. Dia ada yang paling besar sekali disebutnya akabira mujrimiha. Di sana mesti dihapuskan. Selagi tidak dihapuskan unsur jahat itu pada asalnya dia akan bergerak sepanjang zaman. Dia akan bergerak. Hilang satu ganti satu, hilang satu ganti satu. Kita ambil saja ajaran sesatlah kita ambilnya. Ajaran ayah P, ajaran Mak Lasmana. Ini ajaran, nama ajaran, bukan nama orang lagi, nama ajarannya. Jadi ini ajaran Mak Lasmana, ajaran ayah P, ajaran Taslimnya dulu di Pulau Pinang, ajaran macam-macam lagi. Ini semuanya ini dia ada perdunya, dia ada pengasasnya. Ada pengasas. Jadi pengasas ni mana-mana pun membiak dia mesti pergi ke sini. Ini namanya akabira mujrimiha. Ayat ini menyatakan setiap perkara yang sesat ini, perkara yang jahat ini, buruk ini, batil ini, dia ada penyebar utamanya dan dia dah merupakan asal usulnya, dan di sinilah mula membiaknya daripada akabira mujrimiha. Baik. Liyamkuru fiha, supaya mereka melakukan tipu daya di dalam negeri itu. Setiap negeri ada. Jadi dengan itu tidaklah menjadi suatu perkara yang ganjil jika manusia ini terus dikandaki terus bekerja untuk mempertahankan kebenarannya, sebab di mana-mana pun dia pergi dia akan berjumpa dengan unsur itu. Kita cari di sini ini perkara-perkara apa yang disebutnya ni, dadah ni pun serupa juga. Mereka ini dia ada jaringan dia boleh dapat, dia boleh berjangkit di mana-mana pun dia pergi, dia berjumpa dengan puak-puak dia berjumpa, dia boleh masuk dalam jaringan dia boleh dapat bahan itu dengan mudah. Disebutnya akabira mujrimiha. Sebab itulah di dalam hadis menyebutkan setiap amal kejahatan yang amal kejahatan dia disebar berpunca daripada kejahatan yang disebar oleh orang yang pertama. Sebanyak mana kejahatan itu tersebar, sebanyak itu dosa dia akan terima. Sama juga dengan amal kebajikan. Satu amal kebajikan yang dia rancang kemudian tersebar dalam masyarakat, seberapa banyak amal kebaikan itu tersebar, sebanyak itu pahala dia akan dapat. Tidak. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Sesiapa yang mengadakan satu amal kebajikan, dia akan mendapat pahala dan akan mendapat pahala daripada orang yang melakukan amalannya itu, amalan seumpama itu. Ini jaringan piramid, dan ini jaringan. Kalau dalam ekonomi pula ni orang katanya ni apanya ni Taylor liyamkuru fiha, untuk mereka membuat tipu daya padanya. Wama yamkuruna illa bi anfusihim, dan mereka tidak menipu illa bi anfusihim, kecuali dengan diri mereka sendiri. Menipu dengan diri mereka sendiri apa maknanya? Maknanya diri mereka itu akan menjadi alat. Kalau mereka membuat penipuan, menipu orang lain, sebenarnya mereka jadikan diri mereka alat. Mereka bukan menipu, tapi mereka jadikan dirinya sebagai alat untuk menipu. Sebab apa? Sebabnya dia ingatnya apabila dia menipu mengenai orang lain, tidak akan mengenai orang lain, tapi akan mengenai dirinya sendiri. Apabila mengenai dirinya sendiri, oleh kerana itu Al-Quran menyebutkan diri mereka itu sebagai alat. Dalam bahasa Arab boleh disebutkan, misalnya boleh disebutkan begini, tapi maknanya berbeza. Wama yamkuruna illa anfusahum, buang ba. Wama yamkuruna illa anfusahum, mereka tidak menipu kecuali terhadap diri mereka sendiri. Maknanya. Tapi wama yamkuruna illa bi anfusihim, bi itu maknanya dengan.
seolah-olah diri mereka itu, bila disebut dengan, diri mereka menjadi alat untuk menipu. Jadi setiap penipuan itu menjadikan seseorang alat untuk menipu. Jadi dengan itu apabila dia menjadi alat, amat sukar untuk dibebaskan dirinya daripada amalan itu setelah dia menjadi alat. Dia menjadi alat untuk menyebarkan ajaran-ajaran yang merupakan kesesatan itu. Wa ma yash'urun, dan mereka pula tidak sedar akan dirinya sendiri. Jadi daripada ayat ini dua unsur telah dikemukakan kepada kita. Unsur yang pertamanya syayatinul insi wal jinni, syaitan jin dan manusia. Syaitan jin dan manusia ini dalam perkara sembelihan pun dia memainkan peranan. Dia kata tak ada beza di antara yang sembelih dan tak sembelih pun sama saja. Sama saja ini makanan. Orang lain makan unsur pedoman makanan ini halal haram pada mereka, mabuk tak mabuk je. Kalau tak mabuk, tak jadi racun, tak apa, makan sajalah. Ini bisikan syayatin al-insi wal jinni. Satu, ini berbahaya kepada manusia. Berbahaya disebabkan dia memainkan peranan dia ni pada bidang halal haram. Syaitan jin dan manusia memainkan peranan di sini. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, atau yang tak ada yang haram, semuanya halal belaka. Oleh kerana itu, jauhilah syayatin al-insi wal jinni. Unsur yang kedua pula yang juga berbahaya kepada mereka, iaitulah golongan yang sama dengannya juga, manusia sama dengannya, tetapi dia bertindak sebagai penipu di dalam masyarakat. Dia berada bukan diri mereka yang dia bekerja, tetapi dia berada dalam satu jaringan yang lebih besar. Jaringan yang lebih besar merujuk kepada apa yang disebutnya akabira mujrimiha. Ada orang besar, ada ejen, ada syarikat yang lebih besar yang menyebarkannya. Jadi ini bagi seseorang yang merasa ingin hidup bahagia, dia merasa tidak aman. Al-Quran menyatakan ini kami sendiri yang menjadikannya, Allah yang menjadikannya. Bila Allah yang menjadikannya, dua perkara nak disebutkan kepada kita. Pertama, kita perlu kenal dalam dunia ini begini sifatnya. Seseorang tidak boleh bebas daripada sifat dunia yang wujudnya penipu-penipu ini. Ingin hidup di sini, ingin berhadapan dengan penipu. Oleh kerana itu, manusia tidak boleh cari di mana tempat yang tidak ada penipu. Dia pergi ke mana-mana pun mestinya ada penipu ini, sebab penipu ini bergerak dalam apa disebutnya dalam jaringan yang lebih besar, dalam jaringan akabira mujrimiha. Yang kedua supaya manusia bekerja. Jika manusia ini hidup dalam keadaan yang tidak ada ujian, boleh jadi dia tak bekerja lagi. Seorang pelajar yang tidak ada hidup di sekolahnya tidak mengadakan ujian, tak ada. Dia suruh pergi belajar saja, periksa tak ada SPM, tak ada apa-apa, tak ada. Jadi sudah tentu pelajar ini pergi sekolah tak pergi sekolah pun sama saja. Baiklah tak pergi. Bila tak pergi itu dia boleh buat kerja lain. Jadi manusia pun hidup dalam dunia ini mesti kenal siapa musuh, dan adanya musuh ini supaya manusia menentang unsur-unsur yang jahat, dan hendaklah kenal bahawa itulah sebenarnya hidup dalam dunia ini. Ayat ini menyatakan pada akhirnya, dia kata wa ma yash'urun, sedangkan mereka tidak mengetahui ke mana, tidak mengetahui bahawa diri mereka itu menjadi alat kepada golongan lain. Alat kepada golongan lain, dia tak dapat apa-apa seolah-olahnya, tetapi yang dapatnya kumpulan yang lebih besar, yang membuat untungnya kumpulan yang lebih besar. Dia hanya sebagai alat saja. Di mana alat yang kita boleh faham? Kita boleh fahamnya pada bab yang disebutkan di sini, dia menunjukkan alat. Wamsahu biru'usikum, sapuhlah dengan kepala kamu. Tak ada dengan kepala kamu tu, dengan tu alat. Sapulah yakni dengan sesuatu yang lain, dengan tangan terhadap kepala kamu waktu ambil wudu. Kemudian seterusnya wa idza ja'atum ayatun qalu wallahu subhanahu wa ta'ala